Jadi ittaqullah dalam salah satu daripada rukun khutbah yang 5 tu, dia ingat balik rukun khutbah. Yang pertama alhamdulillah. Yang kedua selawat pada Nabi. Dah. Yang ketiga ittaqullah, berpesan-pesan. Yang keempat baca salah satu ayat Al-Quran. Daripada 6,000 ayat tu baca satu. Yang kelima doa. Tu doa. Entah tahu doa tu je ingat dah. Ingat belaka, insya-Allah kita orang masjid, orang surau ni ingat. Jadi makna takwa, kesimpulannya di dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, takut untuk melakukan kejahatan, takut meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, di dalam Quran disebut dengan pengertian taat dan patuh pada perintah Allah dan beribadat hanya kepada Allah. Kemudian pengertian yang ketiga, ia katakan takwa ni ialah pembersihan hati dari dosa-dosa pada Allah Ta'ala. Makna peringkat yang tinggi bukan sahaja perbuatan dan perkataan, tetapi hati juga bersih daripada perkara larangan Allah Ta'ala. Jadi jelasnya orang-orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah jangan sampai menyalahi akan syariat dan perintah agama yang telah ditetapkan olehnya. Kerana siapa yang menyalahi syariat dan perintah agama pasti mendapat kemurkaan Allah dan siksaannya. Tu kata takwa tadi. Maka sebab itu takwa ni kalau kita bahagikan peringkat takwa pada orang kita, orang awam, orang yang lebih tinggi sikit, orang yang khusus nama dia, kemudian peringkat Nabi, tentulah berbeza. Kata ulama, untuk peringkat orang awam, takwa ni selamat diri kita daripada mensyirikkan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Mana untuk peringkat kita, peringkat orang awam. Peringkat orang yang khusus, selamat daripada maksiat. Selamat daripada maksiat. Mana peringkat kita orang awam ni selamat daripada syirik. Kadang-kadang dosa buat, tapi syirik tak buat lah. Dosa-dosa syirik kerana menyebabkan batal iman, tapi dosa-dosa lain buat. Sebagai contoh, minarak, tapi tak sembah berhala, tak buat syirik. Contoh gitu. Dan artinya selamat daripada syirik, menyekutukan Allah. Tu peringkat kita orang awam. Peringkat yang lebih tinggi sikit, selamat daripada syirik dan maksiat. Syirik pun tak, maksiat apatah lagi. Maksiat ni ialah derhaka pada Allah Ta'ala. Itu makna maksiat, buat dosa, melanggar perintah Allah Ta'ala. Yang disuruh tak buat, yang dilarang buat. Sebagai contoh. Kemudian peringkat Nabi, kata ulama yang ketiga, takwa dengan selamat. Dengan selamat daripada syirik, daripada maksiat, daripada segala perkara larangan-larangan Allah SWT. Kata seorang ulama tasawuf, Ibnu Athaillah, dia kata takwa ini ada 2. Dari segi zahir, menjaga hak dan batasan, zahir takwa. Dari segi batin takwa, bahagian yang kedua dia kata takwa dari segi batin, iaitu ada niat dan ikhlas dalam melakukan satu ibadat. Ada niat, dan niat itu pula ikhlas kerana Allah SWT semata-mata. Itu. Maka sebab itu, kalau kita kata kesimpulan takwa, kita sebut dalam ayat tadi, kesimpulan dia iaitu dia kata melakukan amal ma'ruf nahi munkar di samping taqarrub ila Allah. Taqarrub ila Allah dengan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat ni membawa kepada taqarrub. Taqarrub ni mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Maka sebab tu amalan sunat ni molek, jangan tinggal. Tak boleh buat banyak, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Contoh semaya sunat. Contohnya kita semaya sunat apa nama ni, bulan Ramadan tu, witir, tarawih dak lah. Bukan bulan Ramadan je tarawih. Hak witir tu ada sokmo.
bukan Ramadan saja. Jadi witir tu jangan tinggal. Tak boleh buat 11 rakaat, buat 10 tinggal so. So kurang-kurang, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat 3, buat so. Tak boleh buat 3, buat 5. Tak sedap buat 5, buat 7. Berasa nak lebih lagi, buat 9. Berasa mampu lagi, buat 11. Berasa mampu lagi, taklid pada mazhab Hanafi, dia kata ada 13 witir. Mazhab Syafi'i kata ada 11 saja witir. Tak ada masalah, boleh buat 13. Dah habis witir, buat sunat mutlak pula. Kalau rajin, saya pun dah rajin. Banyak-banyak gitu. Siapa dalam sejarahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal 300 rakaat setiap malam solat tu di luar penjara. Bila dia dimasukkan dalam penjara, 150 rakaat, tinggal separuh kerana patah tulang belakang. Okey, maka Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Orang yang paling bertakwa. Maksudnya ukuran mulia tidak mulia ialah takwa pada Allah Ta'ala di sisi hukum syarak. Adapun yang dimaksudkan wasilah, wa bataru ilal wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan kepadanya, iaitu kepada Nabi dan kepada Allah SWT. Jalan yang mendekatkan kepada Allah itu ialah tiap-tiap perbuatan ketaatan yang mendekatkan kepada keridaan Allah dan memudahkan mendapat pahala daripadanya di akhirat. Salah satu jalan yang diberi alternatif dalam tafsir ini ialah sebagaimana sabda Nabi, riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'ashul maqam al-mahmudan allazi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa mengucap semasa mendengar panggilan semaya, iaitu wahai Tuhan yang mempunyai seruan yang telah sempurna ini, dan sembahyang yang didirikan ini, pengertian doa tadi, kurniakanlah kepada Muhammad al-wasilah dan kelebihan, dan bangkitkanlah untuknya kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan. Nascaya Nabi, nascaya dia yang mengucapkannya mendapat syafaatku, pertolonganku pada hari kiamat. Nabi dah janji gitu. Orang yang dapat syafaat kena belajar doa lepas azan, lepas qomat ni, biar kita hafal dan baca doa ni. Dari Abdullah bin Umar pula meriwayatkan bahawa ia mendengar Nabi SAW bersabda, iza sami'tumul muazzina faqulu mislama yaqulu summa sallu alayya fa innahu man sallaya alayya salatan sallallahu alaihi wa ashra summa sallu li al-wasilah summa sawu li al-wasilah. Summa salu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannati la yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna huwa wa man sa'ala li al-wasilata halat alaihi syafa'ah. Artinya, jika kamu dengar orang azan, orang band, ucapkanlah seperti yang diucapkannya, iaitu kalau tukang azan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Melainkan dua saja kan? Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar balik. La ilaha illallah, la ilaha illallah balik. Kemudian doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian ucapkanlah selawat ke atas saya, iaitu ke atas Nabi. Sebenarnya ada situ, kadang kita tak ada situ.
dalam amalan kita. Dalam amalan kita, bila la ilaha illallah, kita pun Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah selalu. Sebenarnya ada sesuatu lagi sebelum Allahumma rabbaha, sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nak tambah selawat pada keluarga Nabi, barulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Dalam hadis ni menyebutkan bahawa kemudian ucapkan selawat ke atas saya, iaitu ke atas Nabi, barulah janji syafaat Nabi. Sesungguhnya siapa yang berselawat ke atas saya, iaitu ke atas Nabi Muhammad SAW, nescaya Allah berselawat pula ke atasnya. Allah berselawat pula ke atasnya, apa makna? Iaitu Allah menurunkan rahmat ke atasnya 10 kali ganda. Kita selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allah Ta'ala turunkan rahmat ke atas orang yang berselawat tadi 10 kali lipat kerana selawat sekali. Rahmat tu berbagai-bagai lah, rahmat Allah Ta'ala itu. Diumpamakan tadi dalam bahasa hadis dan bahasa Qurannya, Allah Ta'ala berselawat pada Nabi 10 kali. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada orang yang berselawat kepada Nabi 10 kali ganda. Dan kalau 100, dah 1000. Dah kalau 1000, 10,000. Dah kalau 10,000, 100,000. Dah kata Syekh tu kata, selawatlah pada Nabi 80,000 kali tiap-tiap hari. Masya-Allah. Pakat selawat belaka, angkat pandemik ni. Insya-Allah. Kemudian pohonkanlah bagi saya al-wasilah. Dalam doa yang akhir tu al-wasilah, iaitu was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Sesungguhnya al-wasilah itu ialah sebuah gedung di dalam syurga yang tidak sedia dikurniakan melainkan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan saya harap sayalah dia. Maka barang siapa memohon al-wasilah itu bagi saya, dan saya dapatlah dia akan syafaat Nabi SAW. Menilik kepada kedua buah hadis yang disebutkan tadi, nyatalah bahawa al-wasilah itu merupakan setinggi-tinggi gedung di dalam syurga. Barang siapa mendoakannya bagi Nabi SAW, nescaya dia akan dibalas dengan mendapat syafaat, iaitu pertolongan daripada Nabi SAW di akhirat. Kita nak pertolongan Nabi ni di mana? Masa mana? Masa di padang mahsyar lah. Ketika perkiraan amal, perhitungan amal. Kita ni banyak dosa. Banyak dosa. Istighfar, bertaubat hari-hari. Mungkin ada lagi dosa, ada lagi. Jadi dosa tu macam seperti terikat dengan kita. Terikat dengan kita. Kalau banding dengan apa? Dengan orang yang tidak berdosa seperti Nabi dan Rasul, jauh benar dah kita ya. Dengan para sahabat Nabi pun jauh benar dah kita daripada aspek tu. Jadi oleh kerana tu perlu kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawatlah pada Nabi. Sekurang-kurangnya kata Imam Ghazali rahimahullah, dia atur wirid dia setiap hari. Hari Jumaat, hari berselawat. Maka hari Jumaat 1000 kali. Itu dia dalam kitab dia, dan ramailah pakat duk ambil sana sini hantar dan sebagainya untuk dapat berkat sebagainya. Hari Jumaat selawat 1000 kali. Kita hari Jumaat gikai tu. Naik bukit tak apa, selawat dekat. Masya-Allah. Kemudian dalam ayat tadi dia sebut juga wajahidu fi sabilillah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang dimaksud berjuang pada jalan Allah ialah mengorbankan segala yang ada dipunyai oleh seseorang. Sama ada tenaga, sama ada harta, sama ada fikiran, mahupun juga nyawa.
jika dikehendaki mestilah dikorbankan pada jalan yang diredai Allah Ta'ala, seperti berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaktian, atau mempertahankan kebenaran, keadilan, keamanan, perdamaian, mempertahankan kehormatan dan kemuliaan, khususnya kemuliaan Nabi, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Allah Ta'ala. Inilah ni isu orang menghina Nabi, mencerca Nabi SAW. Orang kafir di Perancis kan, Macron pun nama. Kalau Macron ni boleh makan. Macron ni, dia kata tak apa, orang Islam boikot barangan dia tak apa, mungkin terjejah beberapa peratus saja, tapi yang penting orang Islam jangan berjemaah di masjid. Kalau orang Islam ramai-ramai berjemaah di masjid, nescaya Allah Ta'ala terima doa mereka. Percaya juga dia, ucapan dia tu kan, nescaya Allah Ta'ala terima doa. Makna ada percayaan ni sikit sebanyak, walaupun dia anti kepada Islam, tak begitu rupa. Jadi pakat boikot dah barangan dia. Ada barangan dia dengan kita pasar-pasar raya. Tengok di negara Timur Tengah tu, pakat muat lori belakang turun daripada pasar raya, barangan Perancis, buatan Perancis. Mana sungguh buat dia. Kita tak nampak mana lagi pasal. Ada ayat dia pakai kereta Renault gitu. Perancis tak Renault Allah menyatakan, mudah-mudahan dengan sebab kamu takut kepadanya, iaitu takut kepada Allah dan mencari jalan yang dapat mendekatkan kepadanya, serta berjuang pada jalan Allah tadi, kamu mendapat kejayaan, iaitu kebahagiaan hidup di dalam dunia ini dan juga nanti di akhirat, insya-Allah. Jadi doa tu siapa yang tak ingat lagi, ikut TV. TV ada doa lah ni, tak dengar tu. Ada lagi dah. Ada lagi doa budak-budak kecil. Doa Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah tu dia ingat. Tok tak ingat. Tok jarang tengok TV. Budak-budak boleh ingat doa lepas azan tu, Pak Khomat. Dan kalau tok tengok drama, bila azan tukar selalu. Tok tino lah tu biasa tu. Pasal dia bukan hidup di rumah. Orang sebelah tabir ni tok bagus-bagus ni. Tok tak mari tu. Masya-Allah. Setengah masjid tak ada orang pun kuliah. Pelik tu. Tak ada langsung. Tak mari buat dia kuliah ni. Halo kat ni, halo kat patah ni. Dak berahi buat lain dengan kuliah. Usul 5 kali tu. Usul macam Allah ada. Kemudian ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'hu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur itu, seandainya mereka mempunyai segala apa yang ada di bumi dan sebanyak itu pula ditambahnya untuk dijadikan penebus diri dari seksa hari kiamat, tiadalah akan diterima dari mereka dan bagi mereka seksaan yang pedih. Jadi dari Anas telah meriwayatkan tentang Nabi SAW ada menyebutkan bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berkata pada seorang penduduk neraka yang mendapat seksa, yang mendapat seksaan paling ringan di neraka, kalau dunia ini semuanya kepunyaanmu, adakah engkau mahu menebus dirimu dengannya? Orang itu menjawab, ya. Maka kata Allah pula, aku berkehendak supaya engkau lakukan perkara yang lebih mudah dari ini, iaitu tatkala engkau dahulu masih berada di dalam tulang salbi Nabi Adam, engkau diseru supaya jangan menyekutukan aku
nanti aku tidak memasukkan engkau ke dalam neraka, bahkan aku akan memasukkan engkau ke dalam syurga, tetapi engkau telah enggan dan tidak mahu. Malahan tetap juga engkau syirik, iaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Maka jalan yang selamat tadi dalam ayat 35 tadi, takwa sekurang-kurang takwa orang awam ialah menjauhkan syirik pada Allah, walaupun buat dosa-dosa lain, tetapi syirik tak sekali-kali. Daripada aspek itu selamat dia di akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa lain itu diampunkan oleh Allah Ta'ala, mengharapkan begitu, dengan sangka baik pada rahmat dan rahimnya Allah Ta'ala. Syirik jangan sekali-kali. Jadi maksud ayat ini, Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang-orang yang kufur atau kafir itu, iaitu orang-orang yang tidak mahu percaya akan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun orang tak percaya pada adanya Allah Ta'ala ni, orang ateis nama dia ada, orang yang tidak bertuhan. Ateis dalam bahasa Arab disebut mulhid. Mulhid ni ialah orang ateis, orang yang tidak percaya pada Tuhan. Besarlah dia punya mengabaikan akal fikiran dia. Ataupun yang kedua, percaya kepada Allah tetapi telah menyekutukannya dengan yang lain. Ini orang yang percaya pada Tuhan tapi sembah berhala. Dia percaya pada Tuhan tapi cara beribadat kepada Tuhan dia sembah berhala. Berhala sebagai perantaraan. Perantaraan itulah namanya syirik. Itulah syirik. Syirik ni perbuatan orang musyrikin. Dan dalam takbir raya kan, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang yang syirik kan Allah Ta'ala benci, walau karihal munafiqun, walaupun orang munafik benci. Benci apa? Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Benci keimanan dan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Tiga kalimah tu boleh disebut. Orang-orang tersebut kalaulah ditakdirkan umpamanya bahawa dunia ini kepunyaan mereka, dan ditambah lagi dengan sebuah dunia yang seumpamanya, lalu dijadikannya suatu tebusan untuk menebus diri mereka daripada siksaan neraka di akhirat, nescaya Allah Ta'ala menolaknya dan tidak akan menerima tebusan mereka itu. Bahkan mereka akan mendapat siksaan yang pedih yang sekali-kali tak akan dapat melepaskan diri daripadanya. Besarnya ancaman Allah SWT pada orang yang syirik, orang yang tidak patuh pada perintah Allah, orang yang ingkar pada larangan Allah SWT. Jadi kita hendaklah jadi orang yang bertakwa. Dalam ayat mula-mula Al-Baqarah disebut apa? Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang menjadi petunjuk, dan la raiba fihi, tak boleh ada keraguan padanya, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa bermakna serendah-rendah kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, mesti muttaqin, mesti orang yang bertakwa, iaitu orang yang disebut dalam pembahagian takwa tadi, menafikan syirik pada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala tidak sekali-kali. Disebut dalam Luqman, surah Luqman, innasyirka lazulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah Ta'ala itu satu kezaliman yang sangat besar yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Dosa-dosa lain ada harapan untuk mendapat pengampunan Allah, tapi dosa syirik tak ada. Maka sebab tu nafikan syirik. Itu kena belajar akidah. Kadang-kadang kita bercakap ni mungkin betul daripada sisi kita, tapi dari segi syariat akidahnya tidak tepat.
tidak tepat. Contoh, Allah, kalau mu tak pergi waktu pun tak di, tak kenalah sama. Okey, cik mudah, tak kenalah sama. Kalau mu tak pergi waktu, bagiannya telah pun sama, telah pun pergi waktu. Apa sebab tu? Sebab kita kata kita telah menafi takdir Allah Ta'ala, menyebut perkataan kalau. Nampak rekah ya tak? Tapi telah menafikan qada dan qada Allah Ta'ala telah pun berlaku. Bila telah berlaku, benda tu telah ditentukan Allah Ta'ala. Kita menafikan takdir. Menafikan takdir itu salah. Nampak mudah ya? Jadi dia rosak Ada situasi yang ini. situasi. Siapa dia buat kau ni? Kata kau buat. Tak apa. Tak apa kita. Masya-Allah. Itu dia. Okey. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Mereka ingin hendak keluar dari neraka tetapi tidak dapat keluar dari sana, dan mereka akan mendapat siksaan dalam waktu yang lama. Walahum azabun muqim. Muqim mana waktu yang lama. Kerana lama menderita siksaan sehingga mereka mengharap-harapkan bilakah ada peluang bagi mereka untuk keluar dari neraka. Jawapannya ialah semua harapan-harapan mereka itu adalah sia-sia belaka. Mereka tidak akan keluar dari neraka dan siksaannya terus-menerus mereka derita. Alhamdulillah. Itu nak ceritanya khalidina fiha abada. Masuk neraka kekal selama-lamanya, sama-sama. Dia katakan abada tadi bagi mereka yang syirik pada Allah Ta'ala, yang tidak ada sifat takwa dalam diri dia. Maknanya kurang-kurang kita menafikan syirik pada Allah Ta'ala, kita bagi orang awam. Yang kedua, naik setingkat, menafikan takwa, menafikan syirik. Kena ada takwa tadi, iaitu menafikan syirik dan menafikan maksiat, derhaka. Derhaka pada Allah Ta'ala, tidak buat syirik, tidak derhaka dari segi maksiat tadi. Jangan faham maksiat ni, kita faham dalam istilah biasa, berdua-duaan tina jantan tanpa kahwin. Tu salah satu saja. Maksiat ni ialah derhaka pada Allah. Asi mana derhaka. Maksiat orang yang melakukan kederhakaan. Jalasa duduk, majlis tempat duduk. Itu bahasa Arab. Tambah min depan. Tambah min. Daraba, pukul. Madrik, pemukul. Baik rumah tak? Baik rumah. Mabit, tempat berhenti, tempat rumah kan. Mana ngaji bahasa Arab sikit. Bab-bab sikit tu. Kat sujud, sajadah, sujud. Masjid, tempat sujud. Asal perkataan sajadah. Masjid, tempat sujud. Gitu. Boleh tak? Faham? Bila tahu bahasa sikit sebanyak, kena ngapal lah kalimah-kalimah tu. Mana mufrad ataupun dipanggil perkataan-perkataan, word dalam bahasa Arab. Word yang asalnya 3 huruf. Yang asal, yang mudah. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Astagfirullahaladzim.